Assalamualaikum, salam sejahtera, salam lebaran. Lebaran Awani kembali menemui anda di Hari Raya Aidilfitri yang pertama ini bersama saya Zulfikri Yusof. Dan saya Hafidah Samad. Apa khabar Zul? Kabar baik, kenyang makan hari ini? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Begitu juga kami ucapkan kepada anda selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Hari Raya yang cukup dikenang tahun ini kerana kali kedua kita sambut dalam norma baharu, memerlukan pengorbanan kita untuk disiplin diri untuk mencegah COVID-19. Akan tetapi kemeriahan Aidilfitri kami bawakan. Kami menjadi jambatan kepada anda untuk menghubungkan silaturahim. Dan apabila kita cakap pasal silaturahim ni, kita mungkin terpisah secara geografinya dengan rakan-rakan, saudara mara di Kepulauan Borneo. Tetapi teknologi memudahkan kita. Mendekatkan kita, betul. Pada hari raya pertama ini. Dan di talian hari ini kita ada siapa? Kita ada Timbalan Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Datuk Seri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wah, nampak cantik. segar Datuk Seri hari ini memakai baju Melayu. Apa khabar Datuk Seri hari ini? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana sambutan Hari Raya Aidilfitri? Sekarang ini berada di Kota Kinabalu. Ini adalah sebab saya ini punya keluarga yang besar. Jadi perkumpulan keluarga di Kota Kinabalu. Sudah 4-5 tahun berturut-turut lah. Datuk Seri, tahun ni kita tahu tak boleh rentas negeri kalau di Sabah itu, tidak boleh kunjung-mengunjung terlampau ramai. Akan tetapi kalau di Sabah dengan keluarga besar, macam mana Datuk Seri memastikan bahawa kemeriahan Aidilfitri itu tetap dirasa walaupun dalam suasana sederhana? Ya, sebagai manusia biasa kita harus menerima hakikat bahawa tahun ini adalah merupakan tahun yang kedua kita kena menjalankan ibadah puasa dan juga merayakan Aidilfitri dalam keadaan norma baru, iaitu di mana negara kita tidak kecuali diserang oleh COVID-19 dan sudah tentu walaupun kita kurang selesa, tetapi ini adalah merupakan satu realiti di mana kita perlu mengadjust diri kita dan keluarga kita untuk memastikan keselamatan dan kesihatan. Dan saya yakin walaupun Hari Raya ini dalam keadaan yang kita tidak begitu selesa, tetapi itu bukanlah halangan untuk kita terus menyambung tali silaturahim di antara satu dengan yang lain. Sebab hari ini kita hidup dalam dunia tanpa sempadan. Jadi pada saya walaupun ada kekangan-kekangan, ada SOP, ada halangan dan sebagainya, tetapi itu semua jangan kita jadikan alasan untuk tidak berinteraksi dengan sahabat-sahabat, kawan dan saudara mara. Datuk Seri, dalam pada kita bercerita kegembiraan Hari Raya, kita mungkin tidak dapat rentas daerah di kalau negeri Sabah itu. Tapi kalau di Sabah itu, episod duka akibat COVID-19 begitu berbekas. Saya kira ramai yang kehilangan ahli keluarga kerana COVID-19. Terutama ketika pandemik COVID-19 begitu memuncak di Sabah sekitar akhir tahun dan juga awal tahun tempoh hari. Tetapi kini, kes dapat dikawal. Walaupun tidak habis sepenuhnya, tetapi dapat dikawal. Jadi bagaimana Datuk Seri boleh mengatakan bahawa pengorbanan yang kita lakukan di Hari Raya ini adalah untuk hari esok yang lebih baik. Ada kesan dan juga ada kebaikan yang kita dah tuai sebenarnya. Kalau di negeri Sabah macam mana Datuk Seri? Ya, memang itulah sebetulnya mesej kita disampaikan kepada rakyat bahawa kita kena bersusah payah dalam masa yang singkat untuk memastikan kita akan dapat hidup seperti norma yang dulu pada masa-masa akan datang yang berpanjangan. Sebab COVID ini dia hidup, dia survive di mana-mana. Sebab itu kita ada COVID pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan mengikut berdoktor dan pakar-pakar bahawa kalau lagi kita biarkan COVID ini berluasa, pasal keempat ini lebih dahsyat daripada yang sudah-sudah. Dan saya berkesempatan berjumpa dengan kita punya peran lainnya di Sabah dan mereka menyatakan bahawa mereka sudah terlalu letih sebab 2 tahun tanpa henti berhadapan dengan keadaan seumpama ini. Jadi saya boleh bayangkan, mudah-mudahan Allah SWT jauhi daripada malapetaka yang dahsyat. Kalau serangan COVID ini melanda negeri Sabah dengan keadaan yang tidak terkawal, saya tidak tahu
peran lainnya mana lagi yang kita cari untuk membantu menyelesaikan isu-isu ataupun masalah-masalah yang berlaku di hadapan. Sebab itu walaupun keputusan kita ini tidak berapa digemari oleh masyarakat, tetapi kita kena ambil keputusan untuk kebaikan rakyat di negeri Sabah itu sendiri. Itu pengorbanannya Datuk Seri. Bagaimana pula dengan program vaksinasi di Sabah sendiri, perkembangan semasa yang sedang berjalan dan telah dijadualkan, dan juga sejauh mana respon dan juga pemahaman rakyat di negeri Sabah sendiri tentang pentingnya pengambilan vaksin ini? Ya, alhamdulillah di Sabah fasa pertama vaksin itu sebanyak 51,000 orang dan fasa kedua pun 100%, hampir 100% telah tersempurna. Jadi ini bermakna bahawa penerimaan rakyat dan masyarakat di Sabah dengan agihan vaksin ini amat disambut baik, dan ramai di kalangan penyaga-penyaga juga lain-lain komuniti bertanya bilakah mereka akan dapat vaksin ini, dan kita telah menjelaskan iaitu prioriti kepada mereka-mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan juga yang berisiko tinggi. Jadi sebab itu rakyat di Sabah ini masih tertunggu-tunggu bila giliran mereka pula. Tetapi sambutan amat menggalakkan, amat baik. Datuk Seri, kalau dapat diceritakan, kalau di Sabah itu saya kira kalau industri pelancongan begitu teruk terjejas akibat COVID-19, peniaga PKS juga banyak yang gulung tikar dan juga ini adalah waktu sukar untuk kita semua. Gaji juga terpaksa dipotong dan masyarakat ramai yang merana akibat pandemik ini. Tak banyak. Jadi di Hari Raya ni kita selalu nak kegembiraan, kita nakkan harapan. Jadi bagaimana komitmen kerajaan negeri untuk memastikan bahawa masyarakat ini nasib mereka terbela, Datuk Seri? Ya, memang tidak dapat dinafikan. Di Sabah, sektor pelancongan sebetulnya 100% terjejas. Demikian juga dengan sektor-sektor lain, usahawan, kecil dan sederhana, penyaga-penyaga gerai, banyak hotel yang tutup, banyak pengusaha-pengusaha pelancongan. Memang orang kata banyak yang gulung tikar. Dan kerajaan negeri dalam masa 2 tahun ini telah menggunakan apa juga peruntukan yang ada untuk membantu mereka ini dengan memberi one-off. Dan pemberian ini sudah tentu tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Tetapi sekurang-kurangnya kerajaan negeri ada komitmen untuk melihat industri ini berkembang pada masa-masa akan datang. Ini tidak dapatlah kita elak. Sebab ini berlaku di seluruh negara, di seluruh dunia. Dan Sabah, Malaysia tidak terkecuali. Sebab itu kita selalu menasihati masyarakat kita supaya berhati-hati, supaya waspada. Sebab penyakit ini dia akan merebak pada bila-bila masa. Dan saya melihat serangan yang sama ini berlaku juga di Taiwan dan sebagainya. Tetapi masyarakat, komuniti di Taiwan, mereka begitu berdisiplin. Tetapi masyarakat kita di Malaysia ini, apabila kita buka satu sektor, pasar kah, pasar malam kah, mereka berlumba-lumba dan sudah melupa dengan SOP yang ada. Sebab itu, maka berlakulah cetusan-cetusan serangan COVID ini dengan berbagai-bagai orang kata dia punya kluster. Jadi rakyat Sabah ini, Malaysia ini khususnya perlu didisiplinkan. Sebab mereka takut ketinggalan, tetapi mereka tidak takut diserang oleh COVID-19. Dan kita rasa disiplin itu perlu merentasi pelbagai lapisan masyarakat juga. Datuk Seri, saya nak santai sedikit 2-3 minit yang kita ada ni. Betul. Datuk Kami Seri, nak tanya pasal makanan. Makanan. Datuk Seri, kalau kita tahu Sabah ni etniknya pelbagai. Datuk Seri, kalau tidak salah saya daripada etnik Sungai, ada tak kalau Hari Raya ni makanan tradisi yang special ataupun istimewa di pagi raya? Betul. Kuih pelupis Datuk Seri atau kuih penjaram. Katanya kegemar ini macam juga di Semenanjung. Kalau hari raya ini kuih pelupis memang menjadi pilihan. Ada juga itu kalau di Sandakan dia ayam masak langkuas. Ada lagi buras. Ini memang menjadi hidangan di hari raya pertama dan kedua lah. Memang seronoklah makan. Di samping itu kita mesti ada rendang, mesti ada kari. Yang lain itu
memang produk-produk Sabah lah. Datuk Seri, masakan Datin Sri Zizi yang paling Datuk Seri suka di pagi raya? Dia biasa rendang tu. Okey. Oh, Datuk. Itu kegemaran Datuk Seri ke? Ya. Okey Datuk Seri, kita rasa Betul. kita dah dah sampai ke penghujung Kita nak cakap rancangan. panjang lagi, Nak Datuk cakap Seri. panjang dengan Datuk Seri, bukan senang nak dapat Datuk Seri yang busy selalu ni. Jadi Datuk Seri, apa ucapan Aidilfitri Datuk Seri dan pesanan untuk masyarakat bukan saja di negeri Sabah namun juga di Semenanjung untuk patuh SOP? Okey. Saya Bung Mokhtar Radin dan seluruh isi keluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia dan khasnya rakyat Malaysia di Sabah. Dan ingat, dalam keadaan kita merayakan Aidilfitri ini, kita mesti berhati-hati, kita mesti berwaspada. Kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga keselamatan kita. Sebab ini adalah penting. Kita dalam keadaan Hari Raya ini, kita memang ingin berhibur, ingin senang hati. Sebab Hari Raya ini adalah anugerah bagi mereka-mereka yang telah berjaya dalam menjalankan ibadah puasa. Tetapi kita harus ingat juga bahawa negara kita sedang dilanda oleh musibah serangan virus COVID-19. Justru itu, di mana juga kita berada, harus berhati-hati, ikut SOP yang telah ditentukan oleh pemerintah dan kerajaan. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa bersama kami di 1 Syawal ini. Titipkan salam kami di Astro Awani buat rakan-rakan, saudara mara dan juga sahabat andai di negeri Sabah. Kepada InsyaAllah anda, kita berjumpa kita jumpa lagi Datuk Seri di masa yang terdekat. Okey, terima kasih. Selamat Hari Raya Datuk Seri. Selamat Hari Raya Datuk Seri. Maaf zahir dan batin. Sampaikan salam kepada keluarga dan juga warga di Kinabatangan. Okey, itu dia tadi Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, Timbalan Ketua Menteri Sabah. Tetapi kita nak ke Borneo lagi, kita ke Sarawak selepas ni. Tapi kita makanlah dulu tadi bila Datuk Seri sebut mengenai makanan. Pasal penjaram, kelupis semua tu. Dan rendang tok. Rendang tok ni kita kena rasa. Kita Apa kena, kata kita tanya dengan Datuk Seri Zizi. nanti, tapi kita carilah dulu makanan dulu. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Jumpa lagi. Ya Zul, kita masih lagi dalam program Lebaran Awani. Tadi kita dah terbang ke Kota Kinabalu di Sabah. Kini kita nak terbang ke Bumi Kenyalang. Kita ada siapa, Fida? Kita bersama dengan Yang Berhormat Dr. Anwar Rapai, Menteri Muda Pendidikan dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Sarawak, Penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sibu. Assalamualaikum Yang Berhormat Dr. Anwar, apa khabar? Selamat Hari Raya, Doktor. Apa khabar? Alhamdulillah, selamat Hari Raya. Terima kasih. Terima kasih juga kerana sudi bersiaran bersama saya, Hafidah Samad kan? Dan Zulfikri Yusof. Doktor, kalau dapat diceritakan, kawan-kawan kita orang kalau kat Sarawak kata orang Sarawak ni kalau beraya 7 hari 7 malam. Itu sebelum PKP ataupun sebelum COVID-19. Mungkin dapat diceritakan bagaimanakah sambutan Hari Raya Aidilfitri di Sarawak pada tahun ini dan juga ceritalah yang ke 7 hari 7 malam dan juga perbezaannya Hari Raya Aidilfitri disambut di negeri Sarawak. Sebenarnya sambutan Hari Raya di Sarawak, sebab isteri saya orang Semenanjung, jadi kadang-kadang saya beraya di Semenanjung. Tetapi dari pengalaman yang selama ini saya berhari raya di Sarawak, nampaknya ada suatu perbezaan yang besar di kalangan masyarakat Islam di Sarawak dan juga masyarakat Islam di Semenanjung. Pada hari pertama tu perbezaannya tidak begitu nampak. Tetapi selepas itu di Sarawak selalunya kita meraihkan 7 hari iaitu sepanjang 7 hari 7 malam kita berhari raya, di mana kebanyakannya kita berkunjung bukan saja ke rumah saudara tetapi ke rumah kawan-kawan juga. Kita lebih kepada kuih-muih di mana kita satu meja panjang tu penuh dengan kuih tu. Ni kalau kuih lapis tu kan. Kuih lapis Sarawak tu berbagai perisa tu dia kata. Terutamanya kuih lapis negeri Sarawak. Betul. Jadi itu perbezaannya. Tetapi dari segi makanan lain tu biasalah. Tetapi dari segi kuih-muihnya kita banyak menyediakan kuih ataupun kek tradisi negeri Sarawak.
Doktor, tapi itu yang mungkin kurangnya dalam setahun ini, dalam perayaan tahun ini dan juga pada tahun lepas kerana kita masih lagi melaksanakan PKP walaupun di Sarawak juga ada kawalan yang kita tidak dapat membenarkan kunjung-mengunjung itu dilakukan seperti biasa. Bagaimana masyarakat di negeri Sarawak hari raya pertama ni berhari raya dan terpaksa membataskan pergerakan tu Doktor? Perbezaan yang paling ketara adalah tahun lepas. Apabila kita dikenakan PKP 1.0, 1.0, di mana tidak ada kunjung-mengunjung walaupun di antara kaum keluarga. Saya berhari raya di Sarawak pada tahun lepas, memang kita confine ataupun tidak ada berkunjung langsung, hanya berada di rumah. Sebab pada masa itu kita masih berada di PKP 1.0. Jadi memang nampak perbezaan dari segi kunjung-mengunjung ni, sebab itu adalah merupakan tradisi yang begitu kuat yang begitu dilaksanakan oleh penduduk Sarawak semasa Hari Raya ini. Kalau tidak ada kunjung-mengunjung semasa Hari Raya ini, seolah-olah tidak ada Hari Raya untuk masyarakat di negeri Sarawak. Walau bagaimanapun disebabkan keadaan pandemik ini, kita terpaksa akur mengenai keputusan. Doktor, bagaimana dengan program vaksinasi di Sarawak? Okey, jadi itu adalah inisiatif kerajaan negeri untuk membendung penularan pandemik ini, Doktor. Bagaimana respon masyarakat tempatan dan juga kesedaran mereka tentang kepentingan pengambilan vaksinasi ini? Okey, alhamdulillah kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh MySejahtera, Sarawak setakat ini lebih daripada 54% daripada penduduk yang sepatutnya mendaftar ataupun layak untuk mendapat vaccination ini telah pun mendaftar. Walaupun target kita adalah 2.2 juta dan setakat ini kita telah berjaya mendaftar 1.2 juta. Dan ketika ini adalah merupakan fasa yang kedua di mana golongan warga emas dan yang berisiko tinggi telah mula diberi imunisasi ini. Dan esok pun ada juga berada di 1,800 lebih untuk second dose. Jadi alhamdulillah dari segi penerimaan walaupun belum lagi 70% target kita, 70-80%, tetapi kemungkinan selepas ini makin ramailah yang akan mendaftar. Isu di Sarawak ialah ada yang tidak dapat mendaftar menggunakan MySejahtera secara online. Jadi kita terpaksa upload daripada manual kepada MySejahtera. Ini masih dalam proses. Jadi setakat ini yang telah didaftarkan dalam MySejahtera adalah 53%, iaitu 1.2 juta penduduk Sarawak. Maka kita perlu 1 juta lagi, lebih 1 juta lagi untuk mendaftar supaya mereka dapat diberi vaksin ini. Doktor sering turun padang untuk melihat perkembangan vaksinasi ini dan juga doktor juga aktif memberi maklumat terkini berkaitan pemberian vaksinasi ini di Facebook doktor. Adakah cara itu efektif dan adakah ia akan berpanjangan? Sebenarnya penerangan ini amat penting untuk masyarakat kita. Ada beberapa sebab lah, tapi sebab utama yang hendak saya sampaikan maklumat ini kepada masyarakat, sebab sebagaimana yang kita ketahui, penerimaan maklumat kepada masyarakat pada zaman ini adalah terlalu banyak. Ada yang betul, ada yang tidak betul. Jadi sebab itulah kita juga terpaksa menyampaikan maklumat ini kepada masyarakat. Kalau tidak, masyarakat akan hanya menerima maklumat daripada satu pihak mengenai ketidakkeberkesanan vaksin ini. Sebab itu saya mengambil inisiatif untuk memastikan bahawa masyarakat menerima maklumat yang betul, yang baik tentang vaksin ini. Ini tidak dapat tidak dilakukan sebab untuk menangani masalah begitu banyaknya maklumat-maklumat yang mungkin betul dan tidak betul diterima oleh masyarakat dan masyarakat mungkin confused dan akhirnya membuat keputusan tidak mahu divaksinkan. Sebab itu saya setiap sekali dalam live on FB saya menekankan betapa pentingnya vaksin ini. Ini adalah satu-satunya senjata terakhir kita untuk melawan pandemik ini. Lain SOP itu hanya untuk kita sementara. Tetapi vaksin ini hanyalah satu-satunya langkah terakhir untuk kita dapat melawan pandemik ini. Doktor, kalau dapat saya ajukan soalan juga kerana kalau kita lihat kes statistik pertambahan kes COVID-19 di negeri Sarawak agak menggusarkan kalau selalunya berada di tangga kedua selepas negeri Selangor dalam tempoh beberapa minggu ini. Dengan aktiviti ziarah kunjung-mengunjung,
adakah itu juga menimbulkan kegusaran di peringkat pembuat dasar di Sarawak? Dan juga bagaimana kita melihat bahawa Sarawak ada SOP yang tersendiri dan juga ada cara tersendiri untuk membentras COVID-19. Cukup berjaya satu ketika dahulu. Bagaimana kita dapat pergi ke amalan dan juga kebersamaan rakyat untuk sama-sama menghapuskan COVID-19 di peringkat negeri Sarawak? Apa masalahnya sekarang, Doktor? Sebenarnya mengikut pandangan masyarakat luar sekarang ni, pandemik ini telah lebih daripada 1 tahun. Betul. Ramai daripada masyarakat kita telah exhausted. Bukan saja masyarakat, pihak berwajib pun mula exhausted tentang isu ini. Jadi kita tidak boleh memaksa masyarakat kita untuk mematuhi SOP yang begitu ketat dan berubah-ubah. Jadi sebab itu penerimaan SOP ini amat penting untuk memastikan rakyat dapat mengikut apakah sebenarnya SOP yang telah kita laksanakan. Jadi saya juga mengambil perhatian di sini bahawa jika kita tidak dapat menangani isu patuh kepada SOP ini, adalah tidak mungkin kita dapat menurunkan jumlah kes kita, terutamanya bukan saja di Selangor dan juga di Sarawak, tetapi di seluruh negara. Kalau kita perhatikan kes mulai bertambah dan misalnya di Sibu, saya amat mempunyai harapan yang tinggi di minggu ke-13 apabila kita mulai melihat kes itu menurun. Tetapi selepas itu kes mulai meningkat semula dan ini disebabkan oleh mungkin masyarakat kita telah mulai leka sikit mengenai pentingnya SOP ini. Jadi SOP di negeri Sarawak walaupun yang ada berbeza sikit, bukannya berbeza dari segi detail tetapi dari pendekatannya. Sebab kita ada sebuah negeri yang besar dan kita mempunyai menjalankan SOP ini mengikut lokasi yang di mana kes-kes itu bertambah. Jadi sebab itu kita tidak dapat lockdown ataupun PKP di seluruh negeri Sarawak dan kita melihat bahawa approach ini mungkin dapat membendung sesuatu kawasan tersebut daripada kesnya meningkat. Jadi sebab itulah ada sedikit perbezaan apa yang pendekatan yang kita ambil di Sarawak dengan jika dibandingkan di tempat-tempat lain. Doktor bercakap tentang exhaustion dan juga fatigue, kan doktor? Dan fatigue dan juga exhaustion ini bukan saja dalam kalangan masyarakat. Seperti kata doktor tadi, SOP berubah-ubah mengikut masa. Bagaimana pula dengan the frontliners di negeri Sarawak, doktor? Apa cabaran paling utama yang mereka hadapi dengan kenaikan kes di negeri itu? Okey, sebelum saya menjawab soalan mengenai frontliner, saya ingin nak menekankan di sini, kalau kita melihat SOP ini berubah bukan maksudnya kita punya dasar flip-flop, bukan. Ya. Sebenarnya itu suatu real time, kita hendak melihat keadaan sebenarnya. Mungkin kita terpaksa mengubah sedikit SOP melihat keadaan kes bertambah dan menurun supaya dapat rakyat lebih melibatkan diri dalam ekonomi. Jadi kita tidak boleh menganggap ini sebagai suatu keputusan pihak berwajib bahawa tidak mempunyai suatu prinsip, tetapi kita terpaksa melihat keadaan sepanjang mengikut semasa, the real time situation, baru kita dapat melihat bagaimana SOP itu dapat dilaksanakan. Okey, mengenai perkhidmatan kesihatan di Sarawak, kita mengetahui yang keadaan di Sarawak begitu besar, dia sebesar Semenanjung ditolak perlis begitu besar. Jadi keadaannya ialah kemungkinan kita tidak dapat jika berlakunya wabak, maka perlunya suatu pasukan kesihatan dipertingkatkan. Bukan saja jumlah kaki tangan tetapi juga dari segi asetnya perlu ditambahkan. Misalnya semalam kita telah mendirikan sebuah hospital medan di Kapit, iaitu kira-kira dalam perjalanan 1 jam lebih daripada Sibu, di mana kes di kawasan tersebut meningkat. Saya rasa ini suatu cabaran yang paling besar di negeri Sarawak, iaitu perkhidmatan kesihatan bukan sahaja dia tidak mencukupi tetapi disebabkan keadaan geografi negeri yang begitu besar yang harus kita beri perhatian. Sebab itu apabila kes meningkat di negeri Sarawak, keutamaan yang kita hendak pastikan supaya frontliner kita ini tidak exhausted, frontliner kita ini tidak burn out, supaya mereka ini dapat meneruskan perkhidmatan mereka.
Doktor, itu juga perjuangan kita bersama pada ketika ini. Saya rasa tabik kepada frontliners yang Benar. secara bercukus lumus. Tapi doktor, ini hari raya, mungkin doktor juga rindu untuk berhari raya di Kuala Lumpur. Benar. Kalau dapat kongsikanlah sikit, apa yang rindunya berhari raya di Semenanjung, Semenanjung berbanding bersama dengan keluarga. Sarawak, dan juga nanti mungkin doktor boleh titipkan ucap selamat Hari Raya Aidilfitri dan juga ucapan Hari Raya doktor. Dan saya terima kasih kepada Asrul Awani kerana memberi kesempatan kepada saya untuk memberi ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Kita telah mengalami suasana Aidilfitri yang amat berbeza 2 tahun ini. Jadi saya rasa kemungkinan kita berdoalah supaya Hari Raya Aidilfitri pada tahun depan kita akan dapat mengeraikannya seperti biasa pada tahun-tahun yang lepas, dan insya-Allah saya amat memiliki harapan yang tinggi kalau kita dapat menjalankan program vaksin kita dengan sempurna, dengan cepat, dengan ramai yang terlibat. InsyaAllah kita akan dapat meraihkan Hari Raya Aidilfitri seperti tahun-tahun lepas. Oleh sebab itu saya ingin hendak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh masyarakat Islam di negara. Khususnya pada tahun ini saya ingin hendak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada frontliner kita. Memang frontliner kita tidak akan dapat berhari raya, bukan saja mungkin tidak dapat balik rumah pun mereka, bukan saja tidak dapat balik kampung, tapi mungkin tidak dapat balik rumah pada hari raya pertama disebab mereka terpaksa berkorban untuk menjalankan tugas di hospital, di sekatan jalan raya dan juga di mana-mana tempat frontliner kita terlibat. Jadi saya amat menyanjung tinggi pengorbanan mereka dan saya khususkan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada mereka. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami dalam Terima kasih, Lebaran Awani pada hari ini. Saya pasti doktor juga rindukan nasi lemak di Kuala Lumpur, tapi nanti kalau perjalanan merentas negeri sudah dibenarkan, harap semuanya dipermudahkan. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami dalam Lebaran Awani Selamat pada Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari kru Lebaran Awani dan juga warga Astro Awani. Terima kasih yang berhormat Dr. Anwar. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Maaf saya batin. Itu dia. Saya rasa perkongsian yang cukup menarik sekali dari rakan-rakan lagi saudara mara kita di Sibu, khususnya di Sibu, Miri dan semua di Sarawak. Dan juga kesedaran tentang betapa pentingnya vaksinasi ini untuk menjamin kesejahteraan dan juga kesihatan rakyat Malaysia. Kan? Okey, betul. Itu saja untuk kali ini. Kita akan bersama dengan rakan-rakan kita pula dari WTC. Seperti biasa kita ni walaupun di Kuala Lumpur tapi terpisah juga dengan lokasi yang berbeza dan Tetapi sebagainya. mereka tetap dekat di hati, Dekat di hati. Zulkifli. Kita bersama dengan mereka selepas ini. Kami berhenti dahulu, rehat dahulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya pertama hari ini, Haji. Alhamdulillah sebulan kita berpuasa dalam tempoh pandemik sebenarnya kan. Ini tahun kedua lah kalau kita sifatkan, dan dah tiba pun Hari Raya kita raikan. Walaupun sama je lah dengan tahun lepas Haji. Tak boleh balik kampung. Kita kalau di perantauan ini, saya dah 2 tahun. Haji Nazri juga 2 tahun tak boleh balik kampung. Ya. Dan juga kita meraihkan di perantauan dah. Tapi kemeriahan itu tetap dirasai walaupun tahun ini berbeza sikit kerana PKP. Ya, salam Idul Fitri Jib. Terima kasih Haji. Dan seluruh warga Astro Awani dan juga rakyat Malaysia di luar sana. Saya rasa ini satu tahun yang lebih mencabar berbanding tahun lalu sebenarnya kerana kes di sekeliling kita semakin tinggi. Tetapi apapun kemeriahan wajib kita cipta. Betul. Itu saya rasa tak boleh berkompromi kerana hari raya, hari untuk kita raikan kegembiraan selepas kita sebulan berpuasa. Jadi kami di Astro Awani akan terus memberikan kegembiraan kepada anda yang setia bersama kami di saluran 501 Astro Awani dan juga di astroawani.com. Dan itu yang kita cuba bawakan pada malam ni. Ada ramai sebenarnya tetamu kita susun. Ya, Sebenarnya, pasti. Kan? Kita nak bercerita tentang kisah rakyat Malaysia sebenarnya, bukan sahaja ketika pandemik ini tapi juga sepanjang bulan Ramadan. Kita melihat cerita mereka, kesusahan yang mereka lalui semua ini, dan macam mana ini menerjemahkan sikap kita selaku rakyat Malaysia. Terutamanya waktu-waktu yang sukar pada ketika ini. Pasti kan? ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Dan ramai sekali juga yang berjiwa murni tampil ke hadapan untuk membantu mereka yang terkesan dalam apa cara sekalipun. Jadi tanpa berlengah masa, Najib, kita ada seorang sudah bersedia melalui Skype. Sekali lagi kita beraya melalui Skype tahun ini. Betul. Ini kan tahun kedua dan kali ini saya nak bersama dengan YB Steven Sim yang bersedia di talian pada ketika ini. YB Steven, selamat Hari Raya.
Terima kasih kerana bersama kami pada malam raya pertama ini untuk menceriakan suasana raya kita di Astro Awani dan juga untuk penonton Astro Awani sendiri. YB, ini adalah YB ni kita panggil sebab sebelum ni kalau kita lihat adalah viral sebenarnya ya. Macam mana YB ada ini cerita besar sepanjang Ramadan ni. Ya. Bermuar hati dan juga berbesar hati untuk membantu seorang Grab inilah pemandu e-hailing ini yang selama ini menaiki basikal untuk menghantar makanan dan sebagainya, mencari nafkah dan sebagainya, tapi kali ini YB bantu bertanyakan cerita dan membelikan motosikal. Kita nak tanya sebenarnya pertama sekali YB kalau berceritakan apa sebenarnya mungkin kali pertama terlintaslah untuk membantu individu seperti ini. Mungkin kita lihat ini adalah realitinya di lapangan, tapi bagi YB sendiri mengapa tergerak untuk membantu ini dan juga apa mesej kesedaran yang dibawakan oleh YB sendiri YB? Halo, apa khabar di sana? Baik. Saudara Najib dan juga Tuan Haji Nasri. Saya terlebih dahulu ucapkan selamat Hari Raya. Minta maaf zahir dan batin kepada semua kawan-kawan di Astro Awani dan juga seluruh rakyat Malaysia. Untuk saya sebenarnya saya tidak rasakan bahawa bantuan ataupun pemberian saya sama ada kepada anak muda e-hailing tersebut ataupun bantuan-bantuan lain itu adalah satu benda yang istimewa. Sebab ini saya tengah buat kerja saya sebagai seorang wakil rakyat. Ada orang di kawasan saya, ada rakyat, ada penduduk yang susah. Dia datang cari saya, maka saya bantu. Dan saya bantu saya upaya walaupun sekarang kita bukan lagi di pihak kerajaan, tidak ada peruntukan, tapi saya bantu sedaya yang saya boleh. Dan ini perkara yang saya rasa untuk saya lah, benda yang bukan sesuatu yang special ke istimewa sangatlah. Ramai wakil rakyat pun menjalankan tugas keamanan mereka sedemikian. Tapi kalau ada mesej yang mungkin ada orang kata ada mesej, ada apa, saya rasa tak ada apa-apa yang istimewa. Tapi kalau ada satu mesejnya mungkin ialah kerajaan dan juga pemimpin-pemimpin kita kena tahu bahawa masih ramai lagi rakyat yang susah. Dan jumlah mereka menjadi semakin ramai, terutamanya kerana wabak COVID-19. Jadi untuk saya, walaupun saya bukan orang dari badan amal ataupun badan kebajikan, tapi saya tak boleh tunggu. Tak boleh kata bila saya jadi menteri, bila saya jadi kerajaan, bila ada peruntukan baru saya buat sesuatu. Saya rasa sebagai wakil rakyat, saya perlu membuat sesuatu dalam kapasiti saya, tak kira lah sebagai pembangkang ataupun sebagai kerajaan. Dan benda ini bukan untuk saya lah, sebenarnya bukan satu benda yang istimewa sangatlah. Hanya menjalankan amanah yang diberikan. Adakah YB dengan saudara yang mendapat bantuan itu, iaitu saudara Anas Hazmi itu, sudah menjadi rakan baik sekarang YB? Sebenarnya selepas saya memberikan bantuan kepada beliau, saya dah tidak berjumpa dengan beliau sebab untuk saya kita move on. Kita dah bagi bantuan, kita dah bagi dia satu orang kata jalan, pancing, orang kata bagi kail, bagi pancing untuk dia hidup berdikari, kita tak ganggu hidup dia. Tapi oleh kerana ada isu-isu tertentu, maka saya terpaksa berkomunikasi dengan beliau dan juga kita telah membuat satu sidang media dan sebagainya. Jadi saya boleh kata setakat ini memang kita dah jadi macam kawan lah. Memang beliau akan kontak saya dan kadang-kadang dia akan pass message daripada keluarga, contohnya daripada ayahnya di kampung, bagi mesej, bagi salam dan sebagainya. Jadi untuk saya memang amat terharulah dengan kecekalan pemuda ini, saudara Anas dalam mengejar impian dan cita-cita hidupnya. Dia bukan nak jadi pemandu e-hailing untuk semua hidup. Beliau mempunyai cita-cita menjadi seorang jurutera. Jadi itu yang saya harap dengan bantuan kecil yang diberikan itu boleh memberikan semangat dan motivasi kepada dia untuk terus bekerja kuat, bekerja keras, mengejar impiannya. YB, apa pandangan YB kalau kita meraihkan Idul Fitri dan juga perayaan besar di negara kita ini? Seringkali setiap kali kita membuat suatu perkara yang baik itu menjadi viral dan dianggap sebagai satu stunt politik. Adakah adil setiap kali sesuatu yang baik itu dianggap semua akan dipolitikkan mengikut kacamata ataupun naratif politik partisan itu? Pandangan YB bagaimana? Untuk saya sebagai seorang ahli politik, saya dah biasa lah. Dah biasa. Buat apa sekalipun, kita kena berdepan dengan kritikan, dengan pandangan
dan juga dengan mungkin komen-komen, sama ada komen yang bagus atau komen yang tidak begitu bagus daripada orang ramai. Dan itu kita terima. Sebagai seorang ahli politik, saya menerima pandangan umum tentang bukan saja bantuan yang diberikan tetapi tentang perkhidmatan saya. Kadang-kadang dari segi memberikan orang kata perbahasan saya di parlimen itu ada orang bagi komen bagaimana untuk orang kata memperbaiki cara gaya saya penyampaian ataupun mungkin ada setengah kenyataan media saya tentang sesuatu perkara. Mungkin juga ada orang kata bagi komen, ada yang setuju, ada yang tak setuju dan sebagainya. Jadi ini saya terima. Tapi untuk saya pada masa sekarang, terutamanya di zaman pandemik, sebagai ahli parlimen, saya tak dapat pergi ke parlimen sebab parlimen telah digantung. Jadi, tugas saya sekarang membantu rakyat. Sebelum ini dah bantu, tetapi sekarang lebih-lebih lagi kerana pandemik, kerana tak pergi parlimen, lagi-lagilah kita menumpukan perhatian untuk memberikan bantuan, menjaga penduduk di kawasan kita dan sebagainya. Jadi, bantuan yang diberikan itu sebenarnya saya haraplah tidak dipolitikkan. Ya, kadang-kadang orang kata jangan letaklah dalam Facebook. Saya sebenarnya bila saya buat bagi bantuan, saya tak keluarkan kenyataan media ke, tak panggil media. Saya letakkan dalam Facebook saya sebab sebagai wakil rakyat saya perlu bertanggungjawab kepada pengundi, kepada rakyat. Jadi kadang-kadang apa yang kita buat, aktiviti yang kita buat, tak kira lah kadang-kadang itu aktiviti memberi bantuan, aktiviti melawat kawasan, ataupun bermesyuarat dengan agensi kerajaan dan sebagainya, kita akan letak dalam social media sebagai salah satu cara untuk melaporkan kepada rakyat, terutamanya pengundi kawasan kita tentang aktiviti kita. Jadi saya harap terutamanya dari segi pemberian bantuan, bila saya beri bantuan, saya tak tanya saudara kaum apa, agama apa, dari mana ataupun parti politik apa, kita tak tanya. Orang yang susah kita bantu. Jadi saya harap orang lain pun jangan politikkanlah pemberian ini. Daripada kita berlumba-lumba fitnah-memfitnah, baik kita berlumba-lumba buat kebajikan, buat kebaikan. YB, ini bukan sahaja cerita yang dipamerkan tu bukan sahaja untuk kesedaran ataupun untuk orang ramai tahu cerita tu wujud, tapi ini adalah realiti untuk pembuat dasar tu faham. Ini adalah masalahnya, ini realiti di kawasan yang berlaku dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat apa lagi pertolongan? Kerana golongan muda ini adalah antara yang paling terjejas teruk ketika pandemik ni. Ramai yang kena buang kerja, ada yang dah dapat kerja, kena buang kerja lagi sebab dah 2 tahun pandemik berlaku dan sebagainya. YB sendiri, pada pandangan YB, kita boleh tolong sekali-sekala, tapi untuk menyelesaikan secara besar ini YB, apa lagi perlu kita lakukan untuk memastikan golongan muda ini dapat kita bela ketika tempoh susah ini? Sebenarnya saya setuju. Tadi saya kata, apa yang kita buat kadang-kadang menjadi message kepada pemerintah contohnya, bahawa ada golongan yang susah dan golongan ini semakin ramai. Saya bagi satu contoh. Dalam masa pandemik, kita terpaksa belajar online di rumah, PDPR dan sebagainya, dan tak cukup komputer. Saya sebagai wakil rakyat pembangkang, boleh saja saya mengeluarkan kenyataan, dan saya telah pun mengeluarkan kenyataan, meminta kerajaan, mengkritik kerajaan, menggesa kerajaan untuk buat ini, buat itu, bagi laptop, bagi internet dan sebagainya. Tetapi untuk saya, mungkin kakak ini saya rasa kalau saya memberikan kenyataan saja tidak mencukupi, terutamanya apabila keadaan begitu mendesak. Jadi selain daripada membuat kenyataan, selain daripada membangkitkan isu ini, sebagai wakil rakyat, saya juga telah di kawasan saya kita menganjurkan satu program yang dipanggil Asal Cik Mau Pi Sekolah, di mana antara program di bawah program Asal Cik Mau Pi Sekolah ini, kita telah memberikan atau menagihkan 500 laptop dan tablet kepada para pelajar di Bukit Mertajam daripada keluarga yang memerlukan. Jadi itu untuk saya ialah satu message. Itu untuk saya ialah satu orang kata gesaan, ya. Saya telah bangkitkan isu ini, ada jurang, ada kekurangan dari segi sosial atau kerajaan dari dalam aspek ini, tetapi selain daripada hanya berkata-kata, saya dengan cara saya, dengan kekangan yang saya ada sebagai ahli parlimen pembangkang, saya juga telah mengagihkan komputer riba itu sendiri. Jadi itu merupakan satu cara untuk saya untuk mengetengahkan setengah isu masyarakat. YB, akhir sekali, apa momen YB apabila datangnya Aidilfitri Saban tahun, kerana YB di kawasan Bukit Mertajam ramai komuniti umat Islam dan Melayu yang akan merayakan Aidilfitri. Begitu juga
YB sebagai antara tokoh muda DAP yang membuat kajian tentang etnik Melayu dalam kajian akademik. Jadi apa momen ataupun pengalaman YB dengan Idul Fitri? Kalau boleh kita kongsi sedikit. Untuk saya sebenarnya dia amat berhubung kait dengan Ramadan. Sebab dalam bulan puasa sebelum Aidilfitri ini, saya berpeluang untuk turun ke kampung-kampung, untuk turun ke rumah-rumah orang Melayu, kawan-kawan saya dan mengambil bahagian dalam majlis iftar, sahur dan ini memberikan saya satu gambaran yang amat indah tentang Malaysia. Kita kadang-kadang berlapar bersama-sama, kemudian kita makan bersama-sama, kita berkongsi juadah. Orang Cina makan juadah orang Melayu masa bulan Ramadan. Kemudian sama-sama kita meraihkan Aidilfitri. Walaupun ini bukan perayaan orang Cina, orang India, tetapi sebab kawan-kawan Melayu kita, jiran-jiran Melayu kita menyambut meraihkan Aidilfitri, maka kita orang kata happy sama-sama, kita bergembira sama-sama. Dan itu juga keadaan untuk perayaan-perayaan lain. Itulah keindahan Malaysia. Terima kasih YB Sim Chee Kiong, Ahli Parlimen Bukit Mutajam. Najib, terima kasih YB sekali lagi. Selamat Hari Raya. Dan terus berinteraksi dengan komuniti di Bukit Mutajam dengan pelbagai inisiatif yang murni sepanjang pandemik COVID-19 YB ya. Kalau ada penonton yang menonton ni, tak kira di Bukit Tajam ke di luar ke, boleh cari YB lepas ni kalau ada masalah sikit minta tolong. Terima kasih YB. Tablet pun boleh jumpa YB. Boleh jumpa YB. Terima kasih YB. Terima kasih YB. Okey, kita akan berhenti rehat seketika. Ya, pasti. Lepas ni, ya betul, ada banyak lagi Ya, tokoh-tokoh yang kita akan kita akan berbual sepanjang malam raya ini, kita raikan dan juga kita bawa cerita-cerita ini, kita angkat cerita-cerita ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Anda masih lagi menonton Lebaran Awani bersama saya Najib Arif. Kita interview YB Steven Sim. Kali ini nak bawa seorang lagi tetamu kita. Saya nak bersama dengan rakan setugas Haji Nazri. Dah tukar sebenarnya Ehsan Yahya. Tadi Haji Nazri dah tukar Ehsan Yahya sekarang. Tak baik tahu. Sama Hari Raya. Sama Hari Raya. You banyak dosa dengan saya tahu. Banyak dosa tapi dah minta maafkan bagi tadi kan Hari Raya. Patutnya Raya pertama ni saya cuti Raya tahun ni. Tapi lepas PKP umum datang kerja tolong Ehsan untuk meriahkan malam raya di Awani ni. Ihsan. Ya. Dan tadi Najib dah bersama sebab bila malam raya ataupun malam raya pertama ni banyaklah cerita dan juga perkongsian kita nak tahu. Ini kita nak bersama dengan yang kalau kita sebut namanya orang tahu. Tengok brand, tengok logo pun orang dah tahu dah. Besarlah nama tu. Wajah figuranya bagaimana dan juga yang lebih membanggakan bila dimasukkan ataupun tercatat namanya dalam Malaysia Book of Records sebagai seseorang ataupun perekat fashion yang pertama di Malaysia yang menghasilkan koleksi lengkap berasaskan kelestarian dan alam sekitar. Jadi kita nak bersama dengan Hatta Dolman. Assalamualaikum Hatta. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Hatta. Selamat Hari Raya. Okey. Hatta, ini konsep tentang rekaan Hatta ini terlebih dahulu. Kalau Hatta Dolman ni biasa kalau kat Astro Awani siapa yang paling rapat dengan dia? Gigi lah kan. Gigi ni kalau dengan Hatta je lah kan. Kita pun tahu tentang projek kelestarian Hatta ni daripada Gigi. Gigi banyak bercerita dengan kami sebenarnya. Kalau boleh diceritakan mungkin inspirasi awal kenapa wujud tercetusnya idea tersebut dan apa yang menjadi dorongan Hatta sendiri? Okey, inspirasi Hatta sebenarnya bermula apabila Hatta melihat perekat fashion di peringkat global dah banyak dah membuat koleksi kelestarian. Contohnya macam Calvin Klein yang dipakai oleh filem Harry Potter untuk Met Gala dan Carpet. So dari situ kita tengok mereka dah start dah buat dah beberapa tahun lepas. Dan Tom Ford dah buat untuk jam yang menggunakan recycle plastic bottle. Dan juga Gucci menggunakan fishnet, recycle fishnet untuk koleksi yang Hatta tengok sendiri dan Hatta amati lagi mereka sangat cantik. Jadi di Malaysia Hatta tak nampak lagi fashion yang betul-betul menghasilkan koleksi penuh menggunakan yang ke arah kelestarian. Jadi Hatta mencuba dan juga berkisar dari tahun 2015 apabila Hatta
cetak sendiri kain Hatta, dan Hatta rasa sayang untuk buang pecahan kain. Jadi Hatta hasilkan macam pouch bag, Hatta hasilkan aksesoris sehingga sekarang, dan di tahun lepas barulah Hatta buat koleksi yang lengkap untuk KL sendiri, dan mendapat liputan media yang baik, termasuklah Awani. Hatta, kalau cakap pasal koleksi Parker Fashion ni kan, kalau dekat runway tu kita nampak dia heavy, kadang-kadang dia dilihat tidak marhain. Macam mana nak pakai baju macam tu, macam mana nak pakai Atau baju kita alam sekitar membayangkan dan sebagainya. kat mana nak pakai baju ni. Tapi sebagai Parker Fashion, macam mana untuk memudahkan fashion berkenaan dan diterima baik oleh masyarakat? Okey, sebenarnya idea ataupun styling yang dipakai di runway macam tu, tengok kat belakang kan. Kalau tengok baju kat belakang ni dia berlapis-lapis, tapi sebenarnya apabila kita nak beli, kita akan beli one piece ataupun kita akan beli shirt sahaja, kita akan beli topi sahaja, jacket sahaja, dan kita akan match dengan apa yang kita ada. Tak sini kita pakai the whole look ataupun the whole konsep yang Parker Fashion buat di pentas fashion tu. Hatta, macam yang konsep yang Hatta cuba bawakan, kelestarian alam sekitar ini, macam mana untuk kita faham? Kerana Parker Fashion ni, mereka ini memanglah ini seni mereka, mereka pakaian sebagainya, busana kan, tapi pada masa yang sama aspek keuntungan itu perlu diperhatikan juga. Dalam konsep kelestarian ini, macam mana sambutannya? Ramai ke orang nak beli dan menyokong sebenarnya produk-produk sebegini? Sebenarnya benda ni kalau kita ikut nak buat untuk mencari keuntungan, atau boleh katakan masih belum ada keuntungan apa-apa, sebab Atam baru mula kempen secara berterusan start dari tahun lepas. Jadi Atam rasa untuk menginginkan keuntungan tu belum lagi. Tetapi jika benda ini berterusan dan mendapat galakan dari agensi-agensi kerajaan dan pihak berkaitan, dan Hatta secara berterusan juga educate my followers, pembeli, atau cakap ada kategori bag yang sustainable ataupun dekat kesihatan sustainable ataupun tidak, kita educate mereka. Sebab tahap kesedaran mereka nak tahu dan mereka suka benda baru. Semua orang suka fashion yang baru dan mereka nak belajar benda baru, tetapi kita kena bagi tahu dan terangkan secara berterusan. Hatta nak educate ni, saya nak membawa kepada dia macam ni lah. Kalau dulu mungkin pakai baju barang terbuang lah, tapi sekarang mungkin kita nak mengubah persepsi tu, dan sekarang pun dah banyak. Kita akan bangga kalau kita menjadi sebahagian daripada pencinta alam dan sebagainya. Apa lagi antara langkah yang Hatta buat supaya daripada dalam ramai orang ni lebih berbangga dengan apa yang Hatta cuba hasilkan? Bila apa yang Hatta hasilkan itu, bila pakai, orang tu rasa macam proud, bangga. Ini adalah pakaian Hatta. Kita membantu dan juga kita menjaga alam sekitar. Di samping orang kata fashion dikenali dengan glamour, selebriti dan sebagainya. Tapi di sudut lain, kepentingan alam sekitar juga amat penting. Itu yang atas tekankan sebenarnya, kepentingan alam sekitar. Kita bukan saja menjurus kepada glamour dan keuntungan dan dalam bisnes macam-macam, tetapi ini adalah tanggungjawab kita kepada alam sekitar. Kita kena rasa cinta, dan kalau kita tidak dapat membuat banyak kebaikan di luar di alam sekitar sana, kita simpang kepada ke arah kelestarian yang tepat kepada SDG Plus ni. Macam itulah pada Hatta. Dia recycle ni kan Hatta, dia dapat mengurangkan pencemaran dan sebagainya, dan daripada kita menggunakan bahan mentah yang baru, jadi kita recycle walaupun kos sedikit, tetapi orang yang bersama-sama dengan Hatta ataupun mereka yang berjuang untuk alam sekitar ini pastinya mendapat manfaat yang sepenuhnya. Tetapi apa lagi sebenarnya perancangan Hatta selepas ini, selepas dah masuk Malaysia Book of Record ni, tapi mungkin ada planning yang lebih besar untuk Hatta? Hatta boleh justru Hatta cakapkan, Hatta buat ini adalah atas rasa kesedaran. Sebab Hatta memang duduk di kampung, duduk di tepi laut, di dalam butik pun ada pokok walaupun duduk di bandar. Hatta free masa sebelum PKP pun Hatta memang masuk hutan, Hatta memang cintakan alam. Jadi benda ni kena lahir dari dalam hati sendiri. So, secara berperingkat Hatta rasa kempen ataupun kesedaran tentang alam sekitar ataupun recycling haruslah disupport oleh banyak pihak. Dan Hatta berterima kasih sangat dekat Awani yang
tidak henti-henti support Hatta dan usaha yang Hatta jalankan. Dan Hatta harap dan selepas ini apa yang Hatta buat adalah lebih bercenderung kepada pelajar fashion untuk membuat Kuala Lumpur Young Designer Award yang menjurus ke arah kelestarian, dan Hatta ada kempen baru Fortunate dan Third Rise untuk menghasilkan koleksi baru, dan juga kolaborasi bersama universiti di Malaysia yang menghasilkan material yang ke arah kelestarian. Kita nak tahu jugalah cerita. Tadi kita dah tahu dah cerita pasal kerjaya Hatta ni. Kita nak tahu cerita raya Hatta lah. Raya Hatta ni. Cerita raya Hatta. Kita nak tahu yang mana Hatta letakkan cerita tu sebagai sedih, sebagai gembira, tapi raya tahun ni raya Covid kan, PKP dan sebagainya. Macam mana Hatta melalui perjalanan Aidilfitri, puasa sebelum ini? Kalau Hatta boleh ceritakan. Hatta ketika, walaupun kita tahu rakyat Malaysia semua dalam keadaan yang amarah kan sebabkan PKP dan sebagainya, tapi Hatta selalu memandang sudut yang positif. Dan dari tahun lepas pun dah setahun dah pun kita raya secara PKP dan tidak dapat beraya bersama bermeriah-meriah raya seperti dahulu. Tapi kita harus jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, dan juga kita harus jaga diri kita dan supaya COVID ni over dan kita dapat kembali menjalani kehidupan seperti dahulu. Ya. Tapi untuk Hatta sendiri, kerana ini kalau kita lihat tahun kedua rakyat Malaysia tidak boleh beraya. Musim perayaan inilah musim yang peak lah kemuncak lah untuk mereka fashion sebagai contoh. Untuk tahun kedua ni mungkin macam mana kesukarannya kali ini berbanding dengan tahun lepas untuk seorang mereka fashion sendiri? Saya boleh katakan alhamdulillah tahun ini lebih better dari tahun lepas, sebab tahun lepas Hatta totally tak boleh buat apa-apa atau memang 3 bulan di Melaka. Tapi tahun ini kita fokus ataupun membayangkan yang kita boleh beraya, dan Hatta pun dah menghasilkan koleksi. Tapi alhamdulillah Hatta dah buat awal dan Hatta terus order 1 hari sebelum puasa, dan setiap baju yang di-order dah siap bertuan, dan sekarang ni proses untuk penghantaran saja. Jadi Hatta tidaklah kata ada memfokuskan pada satu pembangunan besar, tetapi apa yang ada itu dah cukup atas diri untuk kita sustain di zaman yang besar ini. Betul lah, Ehsan Yahya dah beberapa hari cuba nak beli sebenarnya saya tengok tu. Kita dapat kasih lah ucapan raya daripada Hatta. Boleh. Hatta silakan ucapan raya. Okey, terlebih dahulu saya Muhammad Hatta bin Dolmat mewakili seluruh warga kerja tim Hatta Dolmat mengucapkan terima kasih kepada tim Awani dan juga seluruh rakyat Malaysia atau mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Bersabarlah sebab kita terpaksa beraya PKP raya, dan saya harap kita menjalani raya dengan sederhana dan kita tangani COVID ini bersama-sama. Kita jaga kita dan semoga kita dapat kembali bermeriah seperti dahulu, insya-Allah di masa akan datang. Okey. Terima kasih Hatta kerana bersama dengan kami. Selamat Hari Raya kami ucapkan bagi mewakili seluruh warga Jesrawani, dan juga sudah pastilah ini antara cerita yang menarik kan yang kita bawakan, kerana sisi seorang pelaku fashion ini bukan saja inisiatif menjalankan Mesra Alam dan sebagainya, tapi ceritanya juga. Mereka pun terkesan juga. Ya. Saya ada soalan dah Kak Najib. Najib, kalau tadi Hatta kata dia guna botol bahan plastik dan sebagainya kan. Tapi kalau untuk busana Najib, bahan terbuang apa yang Najib nak sadurkan pada badan Najib? Saya nak tengok macam mana tayar boleh dibuat pakaian sebenarnya. Sebab saya pernah tengok sebelum ni. Mungkin ada cara dia. Tapi macam mana nak ringankan sikit supaya bolehlah bergerak kan. Betul. Ini antara satu inisiatif kita kena berfikir kadang-kadang betul. Itu antara inisiatif yang kita harapkan lebih banyak lagi kat Malaysia. Macam Hatta cakap, ini adalah kali mungkin antara yang pertama kita lihat. Selepas ini apa lagi yang kita ingin lihat. Itu antara yang kita akan saksikan lah. Kita dah habis dah setengah jam. Dah habis. Sekejap rasanya kan. Kalau tayar dekat bergerak laju lepas. Okey, ini saja waktu yang kita ada untuk lebaran awal ni. Kita nak ucapkan jugalah selamat Hari Raya kepada semua yang menonton Astro Awani untuk lebaran awal ni kali ini, dan maaf zahir batin apa saja salah silap. Betul. Dan ini adalah raya kali kedua kita tidak dapat beraya mungkin dengan keluarga kebanyakan kita mungkin, tapi inilah antara sedikit pengorbanan yang perlu kita lakukan untuk sama-sama kita berjuang menentang COVID-19. Sekian sahaja, saya Najib Arif. Saya Ehsan Yahya. Assalamualaikum. Salam hormat.